Surah Al-Hijr adalah surah ke-15 dan mempunyai 99 ayat. Al-Hijr merupakan sebuah daerah pergunungan berbatu yang didiami oleh kaum Thamud pada zaman dahulu. Surah ini dinamakan Al-Hijr sehubungan dengan ayat-ayat 80 sehingga 84 surah ini. Surah ini adalah surah Makkiyah dan turun pada awal pertengahan tinggalnya Rasulullah SAW di Mekah sebelum berhijrah ke Madinah. Surah ini mempunyai ayat-ayat yang pendek sesuai dengan ciri-ciri surah Makkiyah yang lebih awal. Seperti kebanyakan surah-surah Mekah, surah ini memfokuskan berkenaan tauhid. Ayat 9 surah ini membuat satu tuntutan atau ramalan yang sangat kukuh, iaitu Allah memberitahu kita bahawa ayat-ayat Al-Quran ini akan dipelihara sehingga akhir zaman. Quran ini tidak akan diubah atau berubah. Apa yang dihafaz seseorang hafiz kini dan hafazan atau Al-Quran 1400 tahun yang lalu adalah 100% sama. Surah ini berkontekskan antara lain supaya janganlah kita leka dan terikut-ikut dengan dunia. Ini kerana mereka yang lalai dengan duniawi dan mengejar impian dunia semata-mata pasti akan ditinggal tauhid dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diazab. Tema dan konteks inilah yang diketengahkan dalam surah ini melalui ayat-ayat pembalasan setimpal melalui peristiwa-peristiwa semasa Nabi-Nabi Ibrahim, Nabi Lut, penduduk Aikah dan penduduk Al-Hijr. Sekaligus, surah ini memberikan peringatan-peringatan mengenai kehancuran golongan musyrikin. Dalam surah ini juga, kita akan diberitahu mengenai dialog antara iblis dan Allah Subhanahu Wa Taala serta penciptaan manusia dari tanah liat. Kemudian, kita juga akan diberitahu mengenai kesabaran dari tekanan orang-orang kafir serta kebesaran dan sempurnanya Allah menciptakan segala yang ada di bumi dan langit supaya manusia dapat hidup di muka bumi ini. Surah ini diakhiri dengan galakan dan peringatan supaya Rasulullah SAW kekal sabar dan terus menyampaikan wahyu dan sebarkan utusan yang diberikan kepada baginda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kandungan surah. Pertama, peringatan kemusnahan ke atas mereka yang memperlekehkan Rasulullah SAW dan mengejek Al-Quran. Kedua, bukti tauhid Allah menciptakan dan menghiasi langit dan segala yang sesuai untuk kehidupan manusia di muka bumi. Ketiga, penciptaan Nabi Adam dari tanah liat dan sujudnya para malaikat di hadapannya. Dialog antara iblis dengan Allah. Keempat, keadaan orang-orang beriman di dalam syurga. Kelima, memahami prinsip-prinsip pembalasan melalui peristiwa-peristiwa atau sejarah yang berlaku sebelum ini, iaitu Nabi Ibrahim mendapat berita cahaya mata dari malaikat, Nabi Lut diberitahu balasan ke atas kaumnya oleh malaikat, penduduk Aikah dan penduduk kota Al-Hijr. Keenam, Rasulullah SAW diberikan ketenangan dan panduan untuk meneruskan dakwah baginda dalam menghadapi masa-masa sukar. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين